kan. Hari ni kita cover dua topik yang related dengan working individually, macam mana kita bekerja dalam kumpulan dan juga macam mana kita bekerja secara individu. Okay. So akan cover dua topik lah untuk hari ni. Right. So kita ada 4 learning objective untuk topik pertama. Okay. Apa itu kumpulan? What is group? Sebab bila kita kata dalam organisation, kebanyakan masa lah kita bekerja dalam kumpulan lah. Jarang lagi lah tempat yang saya pergi bekerja yang tak pernah yang kerja seorang-seorang, and kebanyakannya masa akan bekerja dalam grup lah. So kita ada 4 jenis grup yang kita bekerja. Nama-nama grup dia command groups, task group, cross functional teams dan juga self managed teams lah. Okay, so command groups adalah kalau kata apa kita cakap, kita di-assign, contohnya kita di-assign oleh satu-satu organisation. Biasanya kalau kita ada, katakanlah kalau macam dulu kat kelas kan, ada carta organisasi kan dalam kelas, and then siapa ketua AJK itulah, AJK keceriaan ke, for example AJK apa lagi ada dalam kelas kesihatan ke contohnya kan. So semua ni orang yang ketua AJK ni dia report kepada ketua kelas. And so itu yang kita panggil command groups lah, which is paling common di dalam organisasi. Okay. And then seterusnya we have task groups. Bila kita ada projek khas macam ni lah, macam you all punya assignment ni, kita panggil task group lah. Bila kena buat assignment and you are being assigned to a specific task, dia punya keyword dia specific task, yeah. And then daripada situ awak akan completekan kerja. Lepas dah habis hantar assignment semua, okay, dah boleh left group kan ni? Semua left group, itulah maksud dia. And so kita panggil task group lah. So saya sepanjang tahun kadang-kadang ada nak dekat 10 task group kan, sepanjang tahun. Kalau ni lah sepanjang saya kerja dekat dalam UMK kan sebagai pensyarah, kami ada almost 10 setiap tahun. Okay. And then cross functional, orang daripada department lain yang diletakkan dalam satu department, and then also self managed teams. Biasanya self managed teams ni kadang-kadang kita yang create sendiri group tu, and because mungkin tak ada dalam organisasi kumpulan ataupun orang yang buat kerja spesifik tersebut, kita kata kita perlu ada team untuk katakan promotion kan, and then kita kata tak apalah, kami volunteer, kami buat. So dia sendiri yang ambil task tu, ambil responsibility tersebut. Okay. So this is stages macam mana kita form kumpulan lah kan. And kotak-kotak ni refer kepada individu. Okay, and then you brainstorming, and then macam mana kita bekerja secara organisasi. Biasanya kalau lebih daripada 2, mana-mana student yang saya ngajar selalunya saya kata kalau you lebih daripada 2 orang buat kerja, mesti kena ada ketua. Sebab memang itu pada dasarnya lah kan. Okay. And then last one adalah stage 4, performing, dan juga urgent. Urgent tu maksudnya kita bersurai lah, dah habis kan group tu kan, semua boleh left group. Okay. So adakah group ni efektif bila kita bekerja sekali? Kadang-kadang ya, kadang-kadang tak lah. Dan ada situasinya kerja berkumpulan kadang lebih menyukakan kerja tersebut, especially bila kumpulan tu terlalu besar. Apa itu konsep dalam bekerja lah, konsep dalam kumpulan. So biasanya konsep dalam berkumpulan, kita ada group behavior, bila mana kita tiru behavior orang lain yang kita tengok dalam kumpulan tersebut. Kalau orang ikut SOP, kita pun ikut SOP contohnya. Okay, itu kita panggil group behavior lah. Kalau orang tak pergi, kita pun tak pergi. So saya rasa you all selalu je kan tanya kan kawan-kawan, kau pergi tak? Kau pergi tak? Aku tak pergi hari ni. So bila tengok kawan tak pergi, hang pun tak pergi kelas. Contohlah kan. Saya dulu duduk asrama, jadi most of the time memang biasanya group behavior ni common lah, siapa yang duduk boarding school kan. Kalau seorang tak pergi, semua tak pergi satu bilik tu. Lepas tu sorok-sorok lah kan. Takut cikgu jumpa bila spot check.
And then norms cara berpakaian baju, contohnya dekat office kan, kita kadang-kadang rule ni tak ada orang cakap cara kita pakai baju pergi office ke, uniform kita kena pakai ke. Tapi bila semua orang pakai macam tu, kita pun pakai macam tu. Macam kat Malaysia lah. Kawan-kawan saya kat Malaysia, kawan-kawan saya yang bukan orang Malaysia bila dia tengok orang, dia datang Malaysia, dia cakap, "Ya Allah, meriahnya baju-baju orang Malaysia pakai, macam-macam colour." Kan, tudung macam-macam colour, baju macam-macam colour, very colourful. And compare to negara dia, selalunya orang pakai hitam, basic colour putih, katakan kan. So, saya kata, oh, orang Malaysia memang macam ni, ceria je kan. Even macam bila pakai tudung kan, ada sekali tu saya pergi travel kat Jepun, turun daripada train, ada student Malaysia tegur. Dia kata daripada Malaysia ya. Tu saya kata oh tahu saya kata kan. Tu dia kata mestilah tahu. Dia cakap awak pakai tudung ID Juma, dia kata kan. So saya pun oh ya ke? Dia kata tudung bawal orang Malaysia je pakai. Kira maksudnya Indonesian ke Singapura ke jarang pakai lah. Dia kata ID Juma. Jadi dia kata dia tahu saya Malaysian sebab daripada belakang kan nampak label tudung tu. So that's the way macam mana cara kita berpakaian kadang-kadang adalah norm di negara kita, tapi bila kita pergi negara lain, kadang kalau kita pakai ceria sangat, orang macam kenapa lah dia ni? Because norm negara dia macam masa saya duduk UK, norm negara dia warna hitam. Memang jaket dia kebanyakannya warna hitam. Kalau you pakai lain pada hitam, memang biasanya you akan stand out lah. Orang akan stand out. Yeah. So ada juga yang dalam group, yang kenapa kita duduk dalam group, sebab group tu adalah simbol status. Group yang paling popular ke, group yang paling cool ke, yang paling rock ke contohnya kan. So you have symbol status macam ni lah biasanya. Ada setengah symbol status adalah diberi oleh orang, contohnya position sebagai ketua-ketua katakanlah, macam kami dekan-dekan contohnya kan, kalau di universiti lah, tu kumpulan dekan-dekan yang kumpulan. Tapi ada juga yang status yang you sendiri brandkan status you. Okay. So berapa ramai dalam kumpulan yang consider a group number, and so this is number yang mengikut kajian lah. Okay, 7 ke bawah, 5 ke 7 orang ataupun 12 ataupun lebih. So 5 ke 7 orang biasanya kerja lebih cepat, and apa advantage dia adalah kerja lebih cepat, completing task faster. Okay, you figure out what to do faster and also you get the job done, because bila tak ramai orang, tak banyak sangat disagreement yang akan berlaku. Okay. However, large group pun ada juga kelebihan dia bila mana kita ada lebih daripada 12 orang. Macam kami sekarang dalam jabatan hospitality ada 17 orang, 17 of us. Every department paling besar is tourism sekarang. Pensyarah dia ada lebih kurang 20 ke 21 ke. And dia ada largest wadah right now. Okay. So larger group are good at problem solving, menyelesaikan masalah, finding facts and also gain diverse input. Kalau kami dekat dalam fakulti, I can see this diverse input from kesejahteraan. Walaupun grup dia tak ramai sebenarnya kat kesejahteraan, tapi disebabkan background pensyarah-pensyarah kesejahteraan, semuanya yang datang lain, ada yang datang daripada sport science, ada yang datang daripada kesihatan, kita panggil public health lah, kesihatan orang awam, kesihatan awam. Mungkin maksudnya ada mix dari background daripada orang social science, daripada sains dan juga daripada sports. Jadi dia punya input dalam department dia lain lah compare to macam hospitality, semuanya kebanyakannya almost similar. Macam saya sendiri daripada pengurusan hotel, dan ada daripada pengurusan makanan. So kami ada dua yang almost similar kan. So this is advantage lah of having small and large groups. Yep. So dia letakkan ini dalam matrix. Okay. So lagi ramai lagi ramai sepatutnya lebih increase productivity contohnya. But then this is can be debate lah kan. Ada yang kata ramai sangat tak buat kerja, lebih ramai sleeping partner daripada tidur contohnya kan. Saya sendiri tak suka kerja lebih daripada 5 orang, saya sendiri lah. And
Okay, so macam mana kita nak jadikan tim kita tim yang efektif? Efektif maksudnya kita bekerja on time, deliver apa yang sepatutnya kita deliver lah. Kalau kata goal dia adalah untuk siapkan assignment ataupun buat event, macam mana kita nak pastikan kita boleh buat benda tu. Okay. So dalam work teams ni apa yang kita, 4 perkara yang kita tengok lah, which is goal, kita punya sinergi, maksudnya kita bekerja antara satu sama lain, ada ke tak kita panggil kelemahan orang ni yang kita bagus ataupun kelebihan kita bagus sesuatu, kita ada kelebihan sesuatu benda, contohnya kita bagus menaip dengan pantas, katakan contohnya kan. Saya pernah ada group member masa dekat universiti dulu, dia memang typing cepat kan, jadi assignment kami semua cepat siap sebab dia kan. So sambil kami buat discussion tu, sembang, dia buka laptop, kami semua brainstorming, tangan dia menaik, jari dia menaik kan. So dia tarik, kami semua brainstorm lah sambil tu assignment tu, memang create assignment sambil discussion kan. Masa saya dulu internet bukan macam sekarang kan, masa saya buat assignment dulu kan, tak canggih lah Google macam sekarang ni, jadi memang tak adalah copy paste sangat macam korang kan kadang-kadang benda senang dapat dekat Wikipedia. Masa saya dulu Wikipedia tu consider benda baru lah so itu advantage waktu tu lah. So because of synergy, everybody ada kelebihan dia. Macam saya dulu kat universiti, saya punya kelebihan presentation, jadi saya selalu ambil part present, saya buat report juga tapi bukan saya yang menaik kan, lepas tu saya present. Saya selalunya kena edit assignment tu dan juga kena present. So orang lain bagus dekat buat report tu, masukkan figure, buat format cantik-cantik dan baru submit. So kami semua ada strength asing-asing lah. So itu yang kita cakap pasal sinergi ya. Ada accountability, adalah kita bertanggungjawab terhadap tugas kita lah. So kalau kita dah assign tugas you tu, you bertanggungjawab lah apa kerja you tu. So kalau kata ada benda yang tak menjawab soalan ataupun ada benda yang macam adalah something went wrong kan, selalunya kita buat apa-apa mesti akan ada benda yang tak kena. So accountable lah. Okay, bukan ketua kumpulan je. Macam saya dulu, kami gila-gila ketua kumpulan, bukan orang yang sama sebab saya dulu kawan buat assignment orang yang sama, the same 5 person. So kami akan gila-gila. Kalau kata asas pengurusan, saya ketua, orang lain akan jadi ketua kalau financial management contohnya. So memang akan rotate lah. Okay. Alright. So types of work teams, kita ada four types tadi kita dah tengok. Problem solving, self-managed, cross-functional and juga virtual team. Okay. So bila kita compose orang dalam kumpulan, kita masing-masing dia ada role lah, kita panggil dalam kumpulan ada 9 yang popular role dalam kumpulan lah yang diberitahu oleh research. Okay, ni nama orang dia. Okay, so dia cakap kita ada creator, innovator, orang yang selalunya initiatekan creative idea. Mungkin you boleh fikir sendiri, kumpulan you sendiri kan bila you buat kerja kan. Tak kisahlah you buat kerja dalam projek apa pun. Okay. And then you ada orang yang explorer, promoter, orang yang selepas idea tu dah diberi, dia yang akan initiate macam mana kita nak buat kerja tu. And then you ada assessor, developer, and orang yang akan analyse, bagi analisis semua possibility yang kita ada untuk siapkan kerja tersebut. Sebab kadang-kadang bila kita buat assignment ni, buat kerja, dia akan ada macam-macam cara kita boleh selesaikan assignment kita, kerja kita maksudnya macam mana kan. So orang ni dia akan offer option ni, kalau kita pilih A ataupun kita kata kita nak buat event ni secara virtual, apa kelemahan dia, apa kelebihan dia. Kalau kita pilih nak buat event ni secara physical, jumpa face to face, apa kelemahan dia, apa kelebihan dia. Okay. So orang macam ni kita panggil assessor, developer. And then kita ada trusted organizer, orang yang provide structure. And then juga ada orang yang concluder dan producer, orang yang bagi direction dan follow through.
And kebanyakannya orang macam ni biasanya jadi ketua lah, tapi ada setengah tak. And saya ada je pernah dalam position yang orang bagi direction, maksudnya orang yang organize project tu bukan ketua kumpulan. Saya pernah. And alright. And then kita ada controller, inspector, orang yang tengok detail dan juga adakah kerja kita tu di landasan yang betul. Macam tu. Okay, and then ada upholder, maintainer untuk anything problem, macam mana kita nak selesaikan masalah. Especially bila kita satu team bekerja dengan ada team daripada company kan. Bila company kadang-kadang macam contohnya you team marketing, and then you kena kerja dengan company IT, dengan team IT katakan kan. So siapa yang kalau kata ada problem, contohnya server down, so siapa yang nak bagi tahu dekat dalam company IT kata server down. Okay. So bila kita kerja memang normal lah kerja dalam syarikat, kita adalah dalam team lain, kita ada orang lain dalam team lain. So tapi akan ada orang yang pergi berbincang kan. Sebab kadang-kadang bila kita kerja ni bukan semuanya smooth bukan semuanya jalan lancar. Ada kadang IT kata bukan salah kami. Saya pernah kerja di satu company tu, dia katakan bukan salah kami, server semua okey. Yang tak reti guna sistem ni you user. Saya pernah kerja syarikat macam tu kan, yang macam saya kan macam ya Allah kalau aku dah tahu buat sistem ni, dia ingat aku nak telefon dia agaknya kan. Saya pernah kerja dengan tempat macam tu lah. And pada saya macam ridiculous kan, tapi there's someone yang pergi berbincang kan, kata apa yang sebenarnya problem kita ada problem kan. Okay, so upholder, maintainer ni lah yang selalunya yang tolong pergi berbincang ni kan, sebab dia kena orang yang sangat bertenang dan juga you rational buat kerja. And then you ada reporter, advisor, encourage orang dalam team member you untuk mencari lebih informasi. And then you ada linker, orang yang coordinate dan juga integrate idea ni. So kita ada 9 role yang common dalam sebagai ahli kumpulan. Mungkin kita akan jadi orang yang sama dalam 2-3 kategori lah. So dalam bekerja secara kumpulan, kita ada design ada 4 jenis work design. Autonomi adalah cara kita buat keputusan. Dan kita ada skill yang berbeza. Macam mana kita nak completekan task tersebut dan juga impact task atau projek tersebut kepada orang lain. Yeah. So bila kita measure effectiveness, kita tengok 5 perkara ni. Common plan kita adakah tercapai? Okay. And then kedua adalah goal kita, ya, adakah spesifik? Contohnya macam saya minta you buat analyze leadership CEO kan syarikat. Okay, so itu ada specific goal. And then team, adakah team dapat bekerja dalam percentage? Contohnya okay, by bulan 11 kita kena siapkan outline assignment. By bulan 12 kita kena siapkan contohnya kan, kita kena siapkan draft pertama katakan. So kena ada timeline bila buat kerja kan, kena ada timeline. And even student 7 pun selalu kena tegur. Saya kata bila buat kerja kena ada plan. Kalau kena ada plan A, plan B. Dekat universiti kita baru ada plan A, plan B ya. Kan? Tapi student selalunya ada plan A je. Kalau assignment ni nak buat macam ni je. Kan? Tapi saya kata bila reality, bila kita pergi kerja, kita kena ada sampai plan C or D. Kan? Kalau kata tak jadi projek kan, especially yang projek kita present depan klien tak suka. Kan? Kita dah buat ni, dah 2 minggu dah buat. Biasanya 2 minggu lah, biasanya next meeting dengan klien kan. Kita dah buat dah 2 minggu, lepas tu klien tak suka. And then bila dia tanya ada tak apa-apa lagi idea. Takkan nak diri depan tu tercongok nak cakap, oh kami dah tak ada idea lah, ni je idea kami. Bayangkan kalau you pergi present depan klien tu untuk dapatkan sale 1 juta. Kan? Kalau macam tu, mesti klien tu kata apa, baliklah kita ambil orang lain. Kita tak nak kerja dengan you. Sebab ada team lain, company lain yang lebih bagus daripada you punya proposal, business proposal ni ataupun marketing proposal. Dah rugi kan, sebab you datang pergi presentation, you hanya ada plan A je. You tak ada plan B, you tak ada plan C. So bayangkan kalau itu adalah masa depan syarikat awak kan. So
Sebab tu saya kan memang selalu remind student kena ada plan A, B, C, D. Dan saya pernah kerja memang sampai D lah, kena ada plan. Kalau dia tak suka macam ni, kita nak buat macam mana? Dia tak suka macam ni, kita nak buat macam mana? Dia tak suka macam ni, kita nak buat macam mana? Okay. So semua benda ni kita kena consider lah. And especially bila kita kerjakan kumpulan, tanggungjawab bukan kita seorang. Semua dalam ahli kumpulan boleh bagi pandangan dan boleh berfikir. Ada konflik. Macam tadi saya bagi contoh konflik. Saya rasa mungkin you buat assignment pun mungkin ada konflik. And then kita panggil social loafing lah. Social loafing ni you guna masa bekerja, bukan buat kerja, you buat benda lain. Kan asyik-asyik cari hilang aja contohnya kan, tu social loafing lah. So macam mana kita nak pilih team lah. Bila kita nak buat projek, kita nak pilih team. Pada saya ada dua situation lah. Ada pernah saya diberi peluang untuk pilih ahli kumpulan saya sendiri, so that I can choose who I want in my team. Kalau saya macam tu, saya akan depend on the task. And if task tu kebanyakannya banyak yang benda-benda berfikir high level, biasanya ada spesifik orang yang saya akan pilih. Kalau kata kebanyakan macam ada pernah sekali saya buat projek dengan community, dengan orang dari kampung. Orang waktu tu saya perlu orang yang pandai relation, dia boleh sembang dengan makcik-makcik. So saya akan pilih orang yang pandai bersembang lah, maksudnya dia reti nak cakap dengan orang lain lah. Sebab bila kita cakap dengan student, dengan cakap dengan makcik dekat luar, semuanya cara bercakap dia berbeza. So that's why member selection is the key lah, pemilihan ahli kumpulan. Okay, lepas kita dah pilih ahli kumpulan, of course lah sebagai ketua kita kena briefing lah, bagi tahu apa expectation, apa goal kita nak capai apa, kita nak buat program community ke contohnya, dan kita nak pergi kampung mana, nak buat apa, nak bersihkan rumah lepas banjir contohnya. And so benda macam ni semua kena ada training. Okay. So bila dah ada training, kita akan reward lah. So kita ada dua jenis reward. Bila kita dah ada kumpulan, kita akan ada rewards. So kita bila dah berjaya buat projek tersebut, apa yang kita bagi dekat ahli kumpulan kita. Kadang-kadang company atas top management yang bagi reward. Tapi ada yang kadang-kadang kita sendiri sebagai ahli kumpulan masing-masing boleh contribute kepada reward tersebut. So pada saya ni reward yang kita contribute kepada belah kanan. Belah kanan adalah reward yang kita contribute kepada ahli kumpulan kita. Kita ada perasaan berpasukan lah kita panggil. Yang camaraderie ni okay, adalah berpasukan. Kita develop better in terms of personal development kita. Kita tengok orang lain kerja lebih organised contohnya, ataupun orang lain lebih friendly daripada kita, kita pun macam ni rupanya cakap dengan makcik-makcik kan. Aku belajarlah tengok dia ni macam mana dia kerja kan. So kita pun aku boleh belajar ni daripada dia. So you pun akan jadi bagus sebab you kerja dengan orang macam tu kan. Saya memang ada banyak benda yang saya tak tahu, even though saya dah lama kerja. So memang saya akan pilih ahli kumpulan yang saya tak pernah tahu nak buat kerja tu, dia bagus. Macam baru ni saya pilih Madam Haziati. Kalau siapa belajar dengan Madam Haziati kan. Madam Haziati lebih bagus copywriting daripada saya dalam social media kan. So saya kata boleh tak masuk tim saya, sebab saya nak ajar macam mana nak communicate bagus di social media in terms of kerja lah. So saya pilih dia dan saya kata ajar saya macam mana nak buat. So saya pun belajar lah. Pada orang lain senang je sebenarnya copywriting. Tapi pada saya tahu copywriting nak buat macam mana. Cuma macam mana kita nak buat benda tu lebih cepat, lebih mudah. So dia pandai, terus saya suruh dia ajar saya. And then reward kita boleh bagi dekat ahli kumpulan kita juga adalah kita help each other. And then kita ada external rewards yang ni biasanya daripada management lah. Naik pangkat, promotion adalah naik pangkat naik pangkat, naik gaji, and mungkin dapat award ke katakan ahli kumpulan terbaik ke katakan kan. So this is two types of awards yang dalam ahli kumpulan boleh ada lah. Okay. So
isu dalam kumpulan adalah kalau tim kita adalah global team, and kita akan ada beberapa problem, kita akan ada beberapa benefit dan juga problem. So problemnya mungkin kita tak suka ahli kumpulan kita sebab ahli kumpulan kita lain cara berfikir, and sekarang kita dah ada pensyarah international lah. Kita ada student international, mungkin bukan dalam kelas ni, diorang pergi kelas lain dah kan, L yang lain, tapi you masih akan ada orang yang sama. Saya ingat lagi masa dekat UiTM dulu, masa saya tengah buat master, UiTM pertama kali ambil international student. Kumpulan saya bekerja dengan, dalam ahli kumpulan saya ada seorang international student daripada Iran. Janji pukul 10 katakanlah kita jumpa pukul 10 nak buat assignment. Dia pun okey. Sampai pukul 10.30 dia tak datang lagi. Dia datang kan, kami semua kan, kita nak start pukul apa ni? Sebab orang Melayu lah kan. Orang Melayu selalunya kita panggil janji Melayu kan. Janji pukul 10, datang pukul 10.30 kan. Tu janji Melayu. Dia datang nak dekat-dekat pukul 11 kot, tak silap saya kan. Dia datang lah kan. So, masa dia datang, kami semua memang muka dah masam kan. Tapi buat je lah kerja macam biasa, siapkan assignment tu. Saya waktu tu tak faham macam mana kerja macam ni kan. Macam mana kita nak kerja dengan dia ni. Bayangkan lah buat assignment satu semester, at least 3 assignment you kena buat sekali kan. Masa master dulu banyak group assignment, banyak presentation, project, case study kan. Macam mana kita nak kerja dengan dia. Apa nama dia? Sahar nama dia, perempuan. Sahar. Lepas tu saya sembang dengan pensyarah saya. Tak tahu, saya cakap lah doktor, saya tak tahu macam mana nak kerja dengan dia. Sebab kan kami every time kami janji, dia tak pernah datang on time. And yalah, kita ni bukanlah concern kerja kita tak siap lambat ke apa. Cuma kan kita fikir macam, nanti kalau hari presentation dia datang lambat macam mana doktor kan, kami cakap macam tu lah. So, pensyarah saya cakap lah, pensyarah saya kata, dia gelak, dia cakap kan, dia gelak. And then dia kata, you tahu tak, diorang ni orang Arab kan, walaupun Iran sebenarnya in nature bukanlah Arab, tapi kita semua panggil diorang ni orang Arab kan. Diorang ni memang tak ada sense of time kan. Dia punya janji, kalau you janji pagi, memang dia biasanya datang tengah hari. Kalau janji tengah hari, memang biasanya dia datang petang. Diorang memang macam tu. Dia punya culture adalah you datang satu jam lewat daripada waktu dijanjikan. Itu paling awal tu 1 jam. So you bayangkan orang Malaysia dah biasa kalau janji datang 30 minit lepas waktu janji kan. Tapi orang Arab, kebanyakannya Arab, 1 jam. 1 jam selepas, itu paling awal. Kadang-kadang boleh jadi sampai macam Zohor lah, macam tu lah. Saya pun, oh ya ke? Oh tak tahu pula sebab saya tak pernah kerja waktu tu dengan orang Arab lah. So saya kata, oh ya ke macam tu ke? Saya kata, tak apalah doktor, nanti kami cubalah macam mana nak kerja dengan dia. Tapi alhamdulillah lah, waktu hari presentation dia datang on time. Dia datang memang betul-betul on time. Hari yang dia datang lambat memang waktu time discussion je. Tapi this is problem bila kita kerja dalam teams. Kita rasa benda tu problem sebab kita kat sini main majority. Tapi kalau you pergi mana-mana negara, macam saya pergi kat UK dulu, saya duduk sana 3 tahun, saya minority. Orang pula nampak saya yang problem, which is dia tak faham cara saya berfikir. So you kena fikir, sebab tu kenapa pentingnya kita kena sentiasa bekerja dalam environment yang kita tak comfortable supaya kita tahu macam mana orang lain behave. Kalau you budak Melayu, macam mana orang student Chinese bekerja? Kalau you student Chinese, macam mana student India bekerja contohnya? So you kena tahu sebab masing-masing ada cara berfikir yang berbeza sebab cara culture kita dibesarkan berbeza. So saya lebih understanding sekarang sebab saya dah kerja banyak team sepanjang-panjang saya kerja kan. Macam saya bagi tahu waktu saya start kerja 2004 tu tahun pertama saya bekerja. So bayangkan berapa tahun saya kerja, mungkin lebih kurang umur awak je kan. Tapi you have to learn how to work with others, then only you know. Kita just tak cakap pasal keluarga Malaysia ni. Keluarga Malaysia tu hanya ada on paper. Yang pentingnya kita kat hati kita orang macam mana.
So kalau setakat cakap keluarga Malaysia kat mulut, tapi sebenarnya you just nak kerja dalam budak, kalau grup Melayu nak kerja dengan budak Melayu je, sebab pada you senang kerja dengan budak Melayu, susah kerja dengan budak India contohnya, kan? Sampai bila-bila pun you takkan bagus lah. Kan? Sebab itu je cara pemikiran you. Kan? Ini memang yang saya tengok sekarang lah problem dia dengan orang budak-budak yang saya kerja sekarang. Padahal masing-masing dah umur 30-an, tapi sebab tak ada pengalaman kerja dengan orang luar daripada tim Melayu, dia hanya fikir macam tu je lah. Jadi orang macam saya, pada dia orang very difficult to work with. Sebab pada dia, saya ni mesti akan challenge. Saya kata, kita pernah tak fikir kalau kita nak buat apa-apa, kita pernah tak fikir daripada pandangan orang yang bukan Melayu, kita nak buat program baru ke, kita nak buat event ke contohnya kan. So itu yang selalunya lah pada saya, yang event dekat Malaysia pun benda ni masalah kan. Bayangkan macam mana you nak kerja dengan company global. Okay. Right. So second topic adalah macam mana kita tengok company daripada individu. Okay. So setiap individu, sebab selalunya lah dalam syarikat, apa yang selalunya syarikat silap lah pada saya adalah cara dia manage adalah semua orang kena equal lah. Semua orang kena equal. Saya pun pernah buat kesilapan tu, bila mana pada saya kita pukul rata je, semua orang sama. Tadi saya dah bagi tahu kan, you Melayu tapi tak pernah kerja dengan budak India contohnya, you India tak pernah kerja dengan student Chinese contohnya. You tak tahu sebenarnya semua orang ada cara berbeza bekerja dan cara berfikir yang berbeza. Okay, bahasa of course lah lain, tapi cara kita berfikir berbeza. So disebabkan cara berfikir berbeza, kita kena tahu apa kekuatan setiap individu, apa kelemahan setiap individu yang kita bekerja. Lagi-lagi kalau you nak kerja dekat satu-satu company lama lah kan. So kenapa pentingnya kita kena tahu benda ni adalah kita nak increasekan satisfaction kita bekerja kan. Kita kerja lebih baik, sebab macam mana kalau kerja satu company lah kan, macam saya sekarang ni nak masuk tahun ke-6 kan, saya kat UMK kan, saya nak pergi mana kan, ni je tempat kerja saya. Macam you dah lepas 4 tahun dah grad, boleh dah keluar daripada UMK, betul tak kan? Tapi macam saya nak pergi mana kan? So kat sini je lah kan. So kalau saya duk cari je masalah orang lain, sampai bila-bila pun saya akan nampak orang tu masalah je lah kan. Okay. So kita nak increase job satisfaction and then kita nak increasekan productivity kita lah kan. Kita nak team yang bagus kan. And then kita nak kurangkan ketidakhadiran, absenteeism kan. Orang ponteng kerja. Kita nak kurangkan turnover, maksudnya orang berhenti kerja, turnover. And then kita nak orang kurangkan misbehave lah, ada masalah kan. Orang bila tak suka, kadang-kadang masalah ni berlaku sebab semuanya adalah masalah communication. Kebanyakannya lah yang saya tengok. So kenapa attitude penting kat tempat kerja? Sebab bila attitude tu penting, kita bukan just tengok kita punya attitude, kita juga tengok attitude orang lain dalam kumpulan kita. Okay, adakah attitude dia positif, which is favorable, ataupun attitude dia negatif. Kalau positif, bagus. Kalau negatif, kenapa? Ini yang selalunya kebanyakannya management tak nak tengok. Even you sendiri pun. Kan? Saya banyak, semester ni saya ada 3 kumpulan PPTA. 1 kumpulan je okey, 2 kumpulan tak okey. So apa yang tiap-tiap hari ketua kumpulan akan mesej saya, miss ketua kerja saya, kumpulan saya yang ahli yang ni tak buat kerja. Yang ni lambat hantar. Yang ni tak tahu pergi mana. Hari-hari ya, saya akan sampai cakap kan macam, ya Allah, problem ni simple je. And you kena communicate kat kelemahan generasi you lah. Kelemahan generasi you adalah you hanya suka communicate ikut WhatsApp. You tak nak try to guna medium lain untuk communicate. So WhatsApp senang je kan. Bila kita tak suka, tak payah reply. Betul tak? Tu memang WhatsApp. So bayangkan sebab tu dia tak reply. Sebab you hantar WhatsApp je. You pernah tak duduk sit down buat perjumpaan dalam kumpulan tu secara virtual lain, contohnya buat Google Meet ke? Pernah tak cuba cara macam tu? Kan? Cubalah kan. Mungkin kadang-kadang orang bila dia tak rasa dia diperlukan, dia takkan rasa feeling nak contribute kepada problem tu.
nak selesaikan benda tu. Nak selesaikan projek ke, contohnya nak selesaikan event ke. Memang itu selalunya masalah lah. Tapi mungkin dia ada masalah lain macam student saya tahun lepas, budak tu 4. Dia ada masalah, kawasan rumah dia memang tak ada internet. Memang tak ada internet. Saya sampaikan call dia, saya katakan bagi tahu saya macam mana saya nak tolong you. Sampai saya call dia sebab dia memang tak boleh langsung datang kelas. Bayangkan rumah tak ada coverage ni. Kan, supaya datang kelas. Kan. Saya kata bagi tahu macam mana saya nak tolong you. Kan. So semua benda kena ada solution kan. Kalau ikutkanlah pesyarah layanan, peduli apa? Seorang je tak datang kelas. Kan kita ada 150 datang kelas, yang tak datang kelas seorang je. Lantaklah dia kan. Tapi saya tak, saya call dia. Saya kata mak ayah you kerja apa? Ayah ada kerja nelayan. Kenapa datang universiti? Saya tanya dia, kenapa awak datang universiti kan? Saya tahu kebanyakannya budak yang susah, kebanyakannya dia tak perlu datang universiti sebab apa? Bila dia masuk universiti, gaji dia perlu duit. Bila dia tak masuk universiti dia boleh pergi kerja kan. Macam awak mungkin ada yang kerja sekarang kan. So duit tu dia boleh buat apa perlu ada degree sebab dia ada duit depan mata dia. So saya kata kenapa you pergi universiti? Mak ayah saya minta saya pergi universiti sebab ni lah nak jadikan family dia lebih better lah kan. So bayangkan anak nelayan berapa sangatlah pendapatan, lagi-lagi musim tengkujuh macam ni, berapa banyaklah sangat pendapatan kan. So you tunjuk ke tak effort you sebagai pelajar untuk datang kelas, untuk ni lah. Kalau tak boleh datang kelas pun maksudnya apa yang you tunjukkan you nak dapat sebagai seorang student kan. So sebab saya tak tahu orang lain, tapi saya antara manager, bos, pesyarah yang tengok effort orang kan. Bukan semua budak pandai dan kita tak perlu jadi pandai gila-gila sebenarnya kan untuk survive university life ni kan. Tapi apa effort kita datang kelas? Kita tunjuk tak effort kita? Kita hantar assignment, kita jawab quiz kan, kita kerja dengan orang lain, kita boleh bagi pandangan, kita boleh jadi ahli kumpulan yang baik. Kita buat tak benda tu? Kan? Kena fikir kan, bila jadi problem jangan fikir masalah orang lain je, kena fikir kita orang macam mana kan. So semua benda ni adalah cara logiknya kan, kita panggil kognitif, adalah cara logik, cara kita berfikir kan. Kita kata susahlah subjek ni, itu kognitif, susahlah subjek ni, okay? Sebab kita rasa susah, sebab kita yang letak benda tu susah dekat pemikiran kita dipanggil kognitif. Ataupun orang tu susahlah miss, saya message dia banyak kali pun dia tak reply. Tu kognitif lah tu kan. Tapi apa yang menyebabkan orang stay dalam organisasi adalah efektif feelings kan. Saya suka dia sebab dia rajin. Saya tak suka dia sebab dia tu tak pernah reply message saya contohnya kan. So itu kita panggil feelings effective. Suka, tak suka. Ni banyaknya dalam organisasi selalunya tak adalah kan. Kerana kita juga ada komponen untuk behavioral component, which is kita dah tahu kalau orang ni selalunya tak suka tak susah sangat nak contact. Selalunya orang akan kata saya tak naklah grup dengan dia dah. Saya pilih tak nak jadi satu grup dengan dia. So ini adalah behavior component. So dalam organisasi bila bekerja pun kita akan ada tiga komponen ni. Komponen logik kita, komponen hati kita, komponen kita punya ni lah pilihan. Pilihan macam mana untuk kita pilih ataupun tak pilih melakukan sesuatu. Okay. So kebanyakannya orang try to be understanding and untuk suitkan bekerja dalam kumpulan, sometimes kita akan ubah kita punya attitude kita sendiri. Okay. So are you doing that kan? Macam saya memang saya memang selalunya orang yang melayan dalam setiap tim yang lain. Orang memang kadang rasa macam tak tahu pula kerja dengan you ni macam ni kan. Sebab tengok dekat luar you garang kan. So, tapi bila kerja sekali, you sebenarnya orang macam ni lah, senang negotiate, lebih listening. Saya selalu dapat feedback macam tu. Sebab tu saya kata saya kerja dengan orang bergantung kepada
team tersebut apa yang diperlukan. Kalau saya ketua, saya akan behave cara saya ketua lah. Kalau saya bukan ketua, saya akan ni lah, tone down. Jadi team member yang baik kan. Okay. Okay. So dalam teori, dalam personality, bila kita kerja dekat tempat kerja, saya tak sure UMK buat ketat personality test sebelum you masuk, bukan sebelum, tahu masa minggu pertama. Kalau ikutkan hari tu dia kata dia buat personality test untuk tengokkan you punya ciri-ciri keusahawanan you. In general lah, bila kita masuk kerja, saya share dengan Sam 7 pun saya share benda yang sama. Sekarang tempat kerja banyak ada personality test. Nak masuk kerja kerajaan ada personality test. Private company, a big private company ada personality test. Okay. Personality test ni you kena jawab soalan personality lah mengenai diri awak lah. Soalan dia simple je, dia macam statement tau. Saya melihat kawan saya meniru waktu peperiksaan. Saya laporkan kepada authority. Awak buat atau tak? Dia punya soalan simple je. Lepas tu dekat belakang nanti dia repeat balik dekat soalan yang sama, dia kata saya melaporkan kawan saya yang meniru. Sebab dia nak tengok awak jawab yang dekat soalan, katakan soalan nombor 1 dengan soalan nombor 100, awak jawab sama ke tak cara you berfikir dan attitude you. Adakah you orang yang sama kan? Saya pernah jawab personality test ni 100 soalan within 30 minit lah. 100 soalan. Maksudnya dia statement je. Penyata je, ayat penyata je kan. Pasal diri kita lah, apa yang kita akan react kalau situasi ini. So memang kena cepat lah, tik 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 kan. Lepas tu macam jawab MCQ tu. Macam tu lah. Lepas tu kena bold pula dalam kertas MCQ tu. Memang tak sempat tanda atas kertas soalan, memang terus je tanda dekat MCQ. Sebab bayangkanlah 100 statement kena baca kan. Sebab kenapa company buat personality test adalah dia nak tengok adakah personality kita dengan culture syarikat tersebut sama tak. Dia nak tengok kan. So kalau kata syarikat tu syarikat inovatif contohnya, dia nak orang yang inovatif lah. Kalau syarikat tu syarikat yang dia suka orang logic thinking, dia akan pilih orang logic thinking lah. Tu contoh tu reason dia lah. Memang government memang ada. Kalau siapa yang nak kerja government lepas habis pelajaran nanti kan, you memang kena ada personality test. Semua buat online je sekarang ni. So personality test ni dia akan tengok lah you punya emotion you, cara you berfikir, you punya pattern you, bila you interact dengan orang lain dan juga bila berlaku satu-satu situasi. Kebanyakannya pemilihan pekerja juga adalah inilah mengikut personality test tersebut. So ni teori personality test yang selalu popular lah. Kita panggil Big Five teori. Big Five. Okay. Kita ada 5 faktor. Faktor pertama extraversion. You ni orang yang senang ke tak socializing dengan orang lain? Kalau you jumpa orang baru, adakah you akan say hi dulu ataupun you tunggu you orang say hi dekat you? Tu extraversion lah kan. And then you ada agreeableness, orang yang boleh bekerja dengan orang lain, cooperative, conscientious, okay. Orang yang responsible, and then emotional stability ataupun sekarang dia panggil neuroticism. Sebab saya pernah buat research pasal Big Five kan. So dia kata pasal neuroticism ni sekarang lah, you orang bertenang ke tak, ataupun you orang yang pentingkan diri sendiri ke tak. And then openness to experience, adakah you ni imajinasi bagus ataupun berani mencuba. Ni openness to experience. Ni Big Five teori yang selalu orang gunakan lah. So nanti dia buatlah soalan berdasarkan untuk jawab 5, katakan ada 100 soalan, dia buatlah 100 soalan tu 20 soalan mengenai extraversion, 20 soalan agreeableness, 20 soalan mengenai openness to experience contohnya. So dia akan jawab lah. So kita sebenarnya bukannya gagal ataupun tak dalam personality test. Dia personality test adalah dia nak tengok degree kita. Kalau openness tu dia nak tengok, kalau kata 5 tu paling open, 1 tu paling tak open, you berada dalam kedudukan mana. Itu je sebenarnya. So
depends on pekerjaan yang kita apply lah. Engineer lain, arkitek lain, lawyer lain, polis lain. Semua ada skill yang lain. So dia akan bergantung kepada jawatan tersebut, dia nak tengok personality macam mana yang sesuai. Okay. And then kita ada emotional intelligence. Secara individu kita tengok kita self-aware ke tak. Kita punya emotional intelligence, kita panggil apa, kecerdasan emosi ya, dalam bahasa Melayu. So kita tengok kita punya self-awareness kita aware ke tak what we are being feeling, macam ataupun kita rasa empathy ke tak. Empathy ni kita boleh rasa orang lain susah apa. Okay, ataupun orang lain ni tengah marah ke, ataupun dia tengah suka ke. Empathy, pada saya lah emotional intelligence ni, kecerdasan emosi ni, dia akan develop over time. Dan dia adalah salah satu traits yang saya suka kalau ketua ada. Kalau ketua ada, leader adalah. Saya memang suka. This is one of my favourite kan. Saya pun dulu orang panggil saya emotional . Tapi pada saya lah, saya punya emotional tu yang menyebabkan saya a good team player, a good ketua. Because saya kat sini, saya punya self-awareness dengan empathy very high. Kalau saya, walaupun ketua tu tak cakap pun dia marah, tapi saya boleh rasa dia marah. Daripada ayat dia gunakan. So daripada situ saya tahu, oh aku tak boleh cakap dah ni benda ni. Sebab kalau cakap kejap lagi dia meletup ni kan. So bila saya tahu macam mana nak deal dengan orang, saya lebih mudah nak kita lebih mudah nak nak bekerja dengan dia, nak bekerja dengan seorang-seorang dalam tim kita ke contohnya kan. Okay. So dan juga kebanyakannya company, So kebanyakannya company, kenapa dia suka ada personality traits? Sebab personality traits ni akan predict kita akan jadi pekerja macam mana bila kita kerja kat tempat tu. Okay. This is some of the personality matching. Tak payahlah kita masuk ini kan. And then tadi saya dah bagi contoh, lain culture akan ada lain personality traits. Okay. And then kenapa kita kena faham, itulah tadi saya kata, saya suka faham orang lain, cara bekerja adalah it makes me a better manager. Saya lebih faham dan senang nak cater orang. Sebab itulah orang selalu fikir semua staff cara berfikir sama. Sebenarnya tak. Sama lah macam you kerja dalam kumpulan, you ada 8 orang kerja dalam kumpulan. Adakah semua orang berfikir cara yang sama? Sebenarnya kalau hidup kita semua orang berfikir cara sama, apa yang interesting pasal hidup kita kan? So itu yang pentingnya kena tahu personality orang lah, especially ni lah di tempat kerja. Kita bukan buat personality test saja-saja nak tahu kita ni kalau kita pilih merah kita apa, kalau jenis binatang kita ni apa kan. Pernah tak buat personality test macam tu kan? Sebab kawan-kawan saya selalunya, cuba buat personality test ni dulu kan masa sekolah kan dulu. Kami ada banyak magazine kan. Cuba buat yang ni, cuba tengok kau orang mana kan. Untuk mencari cinta lah, untuk berkenalan lah, lelaki yang mana lah sesuai dengan kau lah contohnya kan. Dekat tempat kerja pun sebenarnya benda tu penting. Kerja sebenarnya macam kahwin. Because kita kan kerja dekat tempat yang sama kadang-kadang lama kan. So that's why bila orang kata macam ridiculous lah pasal personality test kan, pada saya is a very important because this is kita nak tahu adakah kerja tu sesuai ke tak dengan kita. Bukan je kita just nak gaji, kita nak tahu kita boleh kerja tak tempat tu lama. Okay. So this is some of the challenges. Tak payahlah cover yang ni sebab saya selalu je cerita lain generasi ada different challenges bila kita bekerja. Okay. Alright. So setakat tu hari ni.